Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita masih lagi diberi dua nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Dalam kita mensyukuri dua nikmat tersebut, jangan kita lupa untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan pengorbanan dan perjuangan baginda yang cintakan umatnya, maka hari ini kita merasai dua nikmat tersebut. Dan tidak lupa juga bersama kita doakan saudara-saudara kita di Palestin yang masih terus dizalimi, terus diperangi oleh orang Yahudi Zionis, laknatullah alaih. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, staf pimpinan PMG serta seluruh muslimin muslimat yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, Al-Luqman ayat 6 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahu wal hadis yudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha uzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhim waqra fabashirhu bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan guna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejekan. Mereka itulah yang memperolehi azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat peringatan, dia berpaling dan menyombong diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seperti di telinganya ada penyumbat. Maka berikan khabar gembira kepadanya azab yang pedih. Surah Al-Luqman ayat 6 hingga 7. Yang mana ayat ini merupakan peringatan kepada kita, khususnya kepada kita sebagai umat akhir zaman. Yang mana pada baru-baru ini, dalam minggu ni jugalah kan, bagaimana pada isu pada hari ini, bagaimana budaya hedonism, semakin mendapat tempat dalam masyarakat kita pada hari ini. Yang mana kita perlu sedar yang hedonism ni merupakan cara hidup yang berpaksikan ataupun mengagendakan keseronokan sebagai tujuan utama hidup. Dan dia bukan salah satu daripada dari akar pemikiran orang yang terpengaruh dengan pemikiran hedonism ni. Dia menyebabkan orang akan menilai hakikat kebenaran tu berdasarkan keseronokan semata-mata. Dan apa-apa ajaran dan nasihat yang tidak mendatangkan keseronokan dianggap tu sebagai salah. Sebagai salah. Sebab tu tadi kita boleh ambil peringatan daripada daripada Al-Quran, dari surah Luqman, yang mana
dalam Al-Quran melalui surah Luqman ni telah menjelaskan mengenai tabiat budaya hidup hedonism, kan dia bersesuaian dengan apa mesej surah Luqman tu sendiri yang lebih menitik beratkan tentang apa topik-topik tentang pendidikan, yang mana dalam surah Luqman dia mendedahkan bahawa hedonism, pemikiran hedonism ni merupakan salah satu ancaman yang sentiasa mengganggu proses pendidikan generasi pelapis yang diidamkan lah, yang kita selalu mengharap-harapkan generasi muda, generasi pelapis, kan, terutamanya generasi-generasi yang kita harapkan yang akan membangunkan negara dia, kan, agamanya dan juga bangsa dia, kan. Sebab apa? Sebab hedonism ni dia merupakan satu budaya hidup yang kita boleh kategorikan sebagai palsu, kan. Hingga sebab untuk kita asal seronok tu, kan, kita terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi, kan. Kononnya untuk capai apa keseronokan yang diingini, meskipun gagal mencapai ketenangan. Dan sebab tu kalau kita lihat pada baru-baru ni, kan, dalam isu apa konsert, kan, konsert yang terbaru ni apa daripada kumpulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Coldplay, kan, daripada kumpulan Coldplay, kan. Kalau kita tengok harga tiketnya sampai menjejah beribu, kan, beribu. Penuh stadium, kan, stadium Bukit Jalil, kan, sampai rosak, kan, PMJ tegur, kan, sampai rosak padang stadium tersebut, kan, sampai macam itu sekali, kan. Maksudnya masyarakat pada hari ini sanggup untuk bayar harga yang tinggi untuk mendapat keseronokan yang palsu, kan, yang palsu, dan walaupun terpaksa meredah hujan lebat, kan, hujan lebat, kan, tapi sanggup, kan, semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka, kan. Sebab tu Allah berfirman, kan, dalam ayat tadi, wa minan nasi may yashtari lahu wal hadis dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang melalaikan, membeli, Allah menggunakan perkataan membeli, kan, perkataan yang melalaikan, kan, benda-benda yang melalaikan, kan. Manusia sanggup beli dengan harga yang tinggi, kan. Kalau kita nak bandingkan dengan kos untuk kita buat program kesedaran Islam, kan, berbanding dengan kos bagi kita buat program hiburan, kalau kita bandingkan antara kedua dia, kan, contoh kita nak bandingkan kos kita panggil pendakwah dengan kos memanggil artis, kan, artis, kan. Kalau kita buat segala contoh perbandingan, tak kisahlah dari sudut tempat, dari sudut sistem PA sistem dan sebagainya, kan. Kalau kita buat kira-kira untuk melangsaikan keseronokan manusia ni yang telah menyerap dengan budaya dan juga pemikiran hedonism ni, pasti kos tinggi, kan. Kalau kita nak bandingkan dengan program dan aktiviti yang untuk membina iman kita, pasti kalau kita nak bandingkan, kalau antara program hiburan dengan program yang kaitan tentang pembinaan iman kita nampak jauh beza dia, kan, jauh beza dia, kan. Sedangkan dakwah yang diagendakan oleh Islam tu sifat dia ringkas, kan, terus terang dan juga murah, kan. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab sirah dan pengikut awal para nabi di kalangan orang-orang miskin, dan orang-orang miskin, kan. Tapi pada hari ini kita sedih, kan, tengok
anak-anak muda kita. Dan bukan anak-anak muda je lah, anak-anak tua pun sama-sama naik kan, untuk apa, untuk melunaskan keinginan hawa nafsu kan, yang ingin keseronokkan tanpa batasan iman kan. Sedangkan kalau kita lihat kumpulan, kalau yang baru-baru ni konsert yang dapat tahan awal dari banyak pihak termasuk mufti kan, para mufti kan, kumpulan tu bukan kumpulan tu sendiri dia membawa agenda bukan sekadar Hinduism kan, tetapi dia juga adalah pendukung tegar fahaman LGBT kan. Tapi kita tapi disebabkan dia tu kononnya bersama dengan rakyat Palestin, kita rasa takkanlah sebab dia sokong LGBT kita nak nafikan dia tu juga menyokong Palestin kan. Sampai macam gitu sekali untuk untuk mempertahankan budaya Hinduism tu kan. Sehingga kan kalau kita lihat apabila mufti wilayah Dr. Luqman bila keluarkan statement yang haram bagi orang yang bermusafir untuk ke tempat-tempat maksiat, haram hukum dia kan. Sehingga kan kalau kita ni kita tengok komen orang-orang awam kan, takut kita nak baca kan. Sedangkan dalam bab jamak kasar pun ramai tak lepas kan, tapi mempertikaikan mufti tu seolah-olah mereka tahu tentang Islam berbanding para mufti kan. Sebab apa? Orang yang menganut fahaman Hinduism ni sifat dia apa? Anti ilmu kan. Dia anti ilmu kan. Sebab tu dalam surah tadi Allah sebut yudilla an sabilillahi bighairil ilm kan, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu kan. Yang mana kesan daripada hidup penuh dengan kelalaian ni, pemikiran penganut Hinduism ni selalunya dia akan menguncup kan, suka dia nak fikir dengan waras kan. Mereka ni dia suka berfikiran singkat kan. Dia cakap apa, tak mahu pening-pening, tak nak pening-pening kepala lah kan, senang cerita kan. Sebab golongan ni apabila membuka surat khabar, mereka akan mengelak bahagian, kalau dia buka surat khabar tu dia akan selak bahagian belakang sekali lebih dahulu kan. Tapi jika kita diajak berfikir kan, dan nak mudayakan ilmu, mereka akan tolak kan, dan menganggapnya sebagai komitmen yang berada di luar kemampuan minda mereka. Dan sebab tu mereka selesa diperbodohkan lantas hidup dalam dunia yang kita orang sekarang sebut dunia tipu-tipu dan sentiasa berilusi kan. Sebab tu kita lihat orang yang terpengaruh dengan pemikiran Hinduism ni, antara perangai dia apa kan, perangai dia suka mengejek kan. Dalam kau tak payah nak nasihat-nasihat aku ni kan, kau ni bukan baik sangat pun kan. Dia ngejek-ngejek kan. Sebab tu dalam surah dalam ayat tadi kan, Allah sebut wa yattakhizaha huzwa, dan menjadikannya sebagai ejekan kan. Bila kita bagi peringatan yang serius kan, orang-orang yang telah terpengaruh dengan Hinduism ni, dia akan membalas dengan dia mengejek-ngejek kita kan. Sebab mereka mengalami ketagihan yang suka mengejek nasihat iman kan, sehingga terbawa-bawa dengan gaya hidup yang sentiasa nak carikan keseronokan kan. Sebab tu kadang-kadang kita kena hati-hatilah kan. Yang mana kadang-kadang kita ni bila kita jauh dari budaya ilmu kan,
kita akan mudah terpengaruh dengan budaya suka mengejek, kan, suka mengejek, kan, atau bahasa pada hari ini adanya budaya troll, kan, troll, kan. Mungkin mula-mula kita troll tu benda yang bersifat untuk berjenaka dan sebagainya, tapi kita kena hati-hati, kan, kena hati-hati sebab apabila kita dah seronok mengejek, kan, tanpa kita sedar, kadang-kadang kita nak mempuaskan hati kita, kadang-kadang apa yang kita troll tu benda yang melibatkan iman kita, kan, melibatkan iman kita, kan. Sehingga kan kita berani untuk mengejek kalam Allah dan juga sabda Rasulullah itu sendiri, kan. Sebab tu dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah At-Taubah ayat 65, dalam ayat tersebut ada sebut, kan, disebut berkaitan tentang orang munafik, kan, yang mana dalam ayat tersebut yang bermaksud, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kan, dia tanya mengapa mengapa suka mengejek lah, kan. Tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main, kan. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasanya tergamak kamu ejek? Itulah yang ada dalam Al-Quran berkaitan tentang sikap suka mengejek itu sendirilah, kan. Dan seterusnya, orang yang terpengaruh dengan budaya hedonism dan juga pemikiran hedonism ni, dia suka spin, kan, spin dan juga angkuh itu sendirilah, kan. Sebab tu dalam ayat dalam surah Al-Luqman tadi, wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbira, dan apabila dibacakan kepadanya peringatan kami, dia berpaling dan menyombong diri, kan. Sebab tu kita selalu dengar ayat-ayat yang diorang selalu cakap, ya, yang selalu diorang cakap, contohnya, kamu janganlah anggap kamu ni baik atau sempurna sangat, kan, macamlah kamu ni baik sangat dan sebagainya, dan ayat-ayat yang dia cuba yang bersifat defensif, kan, untuk mempertahankan tindakan dia, kan. Yang mana contoh tersebut, ayat-ayat yang macam engkau ni bukanlah baik sangat ataupun sempurna sangat ni, kan. Ni antara contoh, kan, ayat-ayat popular yang selalu diucapkan oleh orang yang dah rasa ketagih sangat dengan cara hidup Indonesia tu, kan. Sebab apa? Untuk dia menafikan nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada mereka, kan. Sebab tu secara tak langsung sebenarnya dia mengulangi keangkuhan iblis, kan, yang mempertikaikan kedudukan Nabi Adam tu, kan. Sebab apa yang dibuat tu semata-mata dia nak menyombong diri, kan, nak dabik dada, kononnya dia tu lebih mulia daripada orang yang bagi nasihat tu, kan. Dan nak buktikan yang orang yang nasihat tu sebenarnya tak layak nak bagi nasihat, kan. Sedangkan kita kena ingat, kita sebagai umat Islam, kita ada tanggungjawab, kan. Seperti hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kan. Tanggungjawab kita, sama ada kita baik ke kita tak baik ke, kita tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah walaupun satu ayat, kan.
Jadi benda tu kita kena faham, kan? Sebab tu kita tengok kalau orang yang terpengaruh dengan budaya hedonism ni, dia jenis orang yang tak faham bahasa, kan? Tak faham bahasa, kan? Sebab apa? Sebab dia fanatik dengan hidup yang sentiasa inginkan keseronokan ataupun enjoy, kan? Sebab tu sebarang nasihat ataupun dorongan yang diberikan untuk mengganggu keseronokan diri dia, kan, dia akan tolak, kan. Kadang-kadang kita sampaikan tu nasihat yang mudah, kan, tapi dia susah nak faham, kan. Dan mereka ni perlukan nasihat yang sentiasa berulang-ulang oleh pendakwah-pendakwah yang cekal lah, yang tak mengerti makna serik. Okay. Sebab apa? Sebab penganut hedonism ni, kan, dia berada dalam satu dunia fata morgana, kan, yang mana dia cari kesenangan yang palsu dalam hidup dia, kan. Sebab sehingga kan dia lupa yang hakikat hidup ni adalah untuk kita dapat saham yang baik untuk akhirat, kan. Sebab tu slogan hidup sekali ni menyebabkan mereka terlupa bahawa kematian pun hanya sekali, kan. Sebab tu kita kena sedar yang hidup ni bukan urusan main-main, kan. Kita hidup kat dunia ni bukan urusan yang main-main. Apa yang kita buat, dia akan dipertimbangkan di akhirat kelak, kan. Sebab tu kita kena faham, kan, hedonism ni boleh merancuni siapa je, kan, siapa je, kan. Dan benda tu kita kena, sebab tu kita kena bilas dengan ilmu, kan, dengan ilmu. Yang pasti ia bukan, Indonesia ni bukan sekadar menyerang anak muda, tapi juga orang tua yang lanjut usia pun tak terlepas dari fitnah Indonesia ni lah, kan, hedonism, kan. Sebab tu kalau kita lihat pada hari ni, kan, kalau dekat program-program reality TV pada hari ni, kan, daripada kanak-kanak yang baru tumbuh gigi sehinggalah ke orang tua yang dah hilang gigi, kan, masih lagi giat dijalankan, kan. Sebab apa? Untuk memuaskan nafsu dan juga untuk mencapai keseronokan yang tak pernah puas itu sendirilah, kan. Jadi secara ringkasnya, apabila kita sebut tentang budaya hedonism ni, yang kita boleh ambil peringatan daripada surah Luqman ayat 6 dan 7, kan, yang mana dalam ayat ni dia ada menceritakan tentang budaya hedonism ni lah, kan. Seperti Indonesia ni dia membeli keseronokan, kan. Lepas tu Indonesia ni sifat dia anti ilmu, kan. Lagi Indonesia ni dia suka mengejek, kan. Indonesia ni juga dia suka spin dan juga angkuh, kan. Indonesia ni juga tidak faham bahasa, kan. Dan juga siapa yang terpengaruh dengan hedonism ni, dia hidup dalam fata morgana, kan. Fata morgana ni dia kesenangan yang palsu lah dalam kehidupan dia. Okay. Jadi saya rasa sekadar tu sahaja perkongsian pada malam ini berkaitan tentang budaya hedonism, kan. Sebab apa saya sentuh tajuk ni? Sebab kadang-kadang kita risau, kan, kita risau sebab budaya hedonism ni dia tidak kena waktu, kan, tak kena waktu, kan. Dalam keadaan kita masih rasa hibur dengan nasib saudara-saudara kita di Palestin, tapi kita
masih lagi ada masa untuk berseronok-seronok, dan seolah-olah apa yang saudara-saudara kita, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestin tu seperti tak ada apa dalam hati kita, kan? Tak ada apa dalam hati kita, kan? Kadang-kadang kita tengok video tu, kadang kita teringat kan anak-anak kita yang mati, kan? Yang mati, walaupun pada masa sama kita beriman yang mereka ni yang mati dibedil oleh Zionis ni adalah mati syahid, kan? Tapi kita sebagai saudara seagama, seakidah, kita berasa sedih lah dengan kezaliman yang telah berlaku terhadap mereka, kan? Yang telah berlaku kepada kita, kan? Sebab kita kena ingat isu Palestin bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi ia merupakan isu berkaitan tentang agama kita, kan? Kita kena ambil berat tentang apa yang berlaku pada saudara-saudara kita, bukan sekadar di Palestin tapi di seluruh dunia ni lah, kan? Jadi minggu ni, kan, dengan konsert Coldplay-nya, kan, lepas tu dengar-dengarnya ada nak buat pertandingan Ratu Cantik, kan, Ratu Cantiknya, kan, awal bulan Disember pula ada konsert Bollywood dia, kan, tak silap ada Hrithik Roshan dan sebagainya, kan. Dalam keadaan Malaysia sekarang ni dalam suasana banjir dan sebagainya, jadi kita harap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dan juga kelalaian yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.